Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai kaumku, tinggalkan perasaan menyombong diri terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah. Kenalkan diri kamu dan rendahkan dia. Bukankah kamu bermula dari setitik air mani yang kotor, dari air hina, dan akhir kamu menjadi bangkai yang tercampak? Jangan jadi seperti orang yang dikuasai sifat tamak dan dia belenggu hawa nafsu. Lalu nafsunya memimpinnya ke pintu-pintu para sultan dan penguasa untuk menadah tangan meminta sesuatu yang mungkin belum ditetapkan menjadi bahagiannya, ataupun memang ada bahagiannya akan tetapi dimintanya dengan perasaan hina dan merendah diri. Nabi SAW pernah mengingatkan, sebagaimana diriwayatkan, seberat-berat balasan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya ialah bila dia meminta sesuatu yang belum tentu menjadi bahagiannya. Celaka engkau, wahai sang jahil, dengan kadar ketetapan Allah dan makdur yang sudah ditetapkan. Apakah engkau menyangka bahawa anak-anak dunia itu berkuasa memberimu sesuatu yang belum menjadi bahagianmu? Akan tetapi ini semua adalah was-was syaitan yang telah menembusi hatimu dan pemikiranmu. Kalau begitu, engkau ini bukan hamba Allah Ta'ala, akan tetapi hamba hawa nafsumu, hamba jiwamu, hamba syaitanmu, hamba tabiatmu dan hamba wang ringgitmu. Usahakan dirimu agar engkau dapat melihat orang-orang yang berjaya, yakni menetap dalam jalan Allah, supaya engkau mencontohinya. Ada yang mengatakan, siapa yang tiada melihat orang yang berjaya itu muflih, dia tidak akan berjaya. Mungkin engkau telah melihat orang yang berjaya itu, tetapi engkau melihatnya dengan mata kepalamu, bukan dengan mata hatimu dan batinmu. Dan imanmu itu bukan iman yang mendorongmu, sebab itulah engkau tidak punya mata hati, basirah, yang dapat engkau melihat orang lain dengan cahaya Allah Ta'ala, dengan cahayanya. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Maka sesungguhnya, bukanlah buta itu buta pandangan mata, akan tetapi buta hati yang ada dalam dada. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam wasiat dan nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menyebut beberapa sifat yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi dalam pembersihan hati kita. Kalau sebelum ini beliau menyatakan, dalam perjalanan kita untuk menuju kepada Allah, kita kena bersihkan hati kita, kena sucikan hati kita, supaya perjalanan ini menjadi satu perjalanan yang mudah. Maka di antara perkara yang membersihkan hati kita, buang sifat-sifat yang paling cepat merosakkan hati. Yang pertama ialah sifat sombong. Sifat sombong, sifat yang paling cepat merosakkan hati kita dalam banyak sifat-sifat buruk. Kerana itu kalau kita lihat
para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in saling berpesan antara sesama mereka supaya menghindarkan diri daripada sifat sombong. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Innal 'abda iza tawadha'a rafa'allahu hikmatahu." Sesungguhnya hamba Allah itu bila mana dia merendah diri, Allah akan mengangkat hikmahnya, kebijaksanaannya. Seorang bila mana dia merendah diri, maka Allah jadikan dia makin bijak. Makna sebaliknya, kalau orang tu sombong, dia akan menjadi makin bodoh. Kerana kesombongan itu akan menghilangkan akalnya. Kesombongan itu akan merosakkan akal dan menyebabkan tertutup pintu makrifat. Kata Umar Al-Khattab, seorang melihat dirinya rendah, maka Allah jadikan di mata manusia dia hebat. Tapi seorang yang melihat dirinya hebat, yang sombong, maka akan diperlihatkan di sisi manusia dia ni rendah, bahkan lebih hina daripada babi. Ahqar minal khanazir. Kalau duk nampak dia ni hebat sangat, Allah akan jadikan pandangan orang rendah pada dia, bahkan sehingga orang melihat dia lebih rendah daripada babi. Khanazir, khinzir. Ini berat kesombongan. Yang kita sebut kesombongan antara penyakit pertama merosakkan hati. Ini berlaku pada iblis. Iblis laknatullahi alaihi. Rosak hati dia mula daripada mana? Daripada sombong. Dan adik-beradik sombong. Ria, ujub tu adik-beradik dia. Maka kesombongannya menjadikan dia turun dari langit. Diturun daripada kemuliaan. Daripada keberadaan di sisi Allah. Sehingga terlaknat selaknat-laknatnya. Sehingga hari kiamat. Bayangkan orang yang pernah berada di langit. Pernah bersama dengan seluruh malaikat. Bukan pernah masuk syurga, melihat syurga, even melihat neraka. Tapi benda tu sedikit pun tidak menghilangkan sombongnya. Kenapa? Bila dia melihat dirinya lebih baik pada orang lain, maka itu adalah penyakitnya. Sebab itu kata Wahab bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana Allah Ta'ala menciptakan syurga Adnin, maka Allah berfirman kepadanya, engkau haram kepada setiap orang yang sombong. Anta haramun ala kulli mutakabbirin. Atau anti haramun ala kulli mutakabbirin. Kamu haram pada setiap orang yang sombong. Tak boleh masuk. Dan kan itu bila Syekh Abdul Qadir kata, kamu kena kenal diri kamu ni siapa. Sebelum nyombong-nyombong, kenal. Kamu itu daripada air mani. Yang kotor, yang hina. Kemudian jadi bangkai yang tercampak. Maksudnya ialah jadi jenazah tak ada orang peduli. Ya mungkin orang peduli nak kebumikan kita, tapi bukan peduli untuk bersama dengan kita. Ya mungkin orang peduli nak jauhkan kita daripada mereka, bukan nak jadikan kita dekat dengan mereka. Akhirnya orang tanam kita sejauh-jauh tempat, sedalam-dalam lubang. Maka kita lenyap daripada pandangan dan ingatan mereka. Maka kalau kita faham begitu, tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak sombong? Sebab itu kata Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu, ajaban libni Adam yatakabbar wa qad kharaja min majral bauli marratain. Kata Ahnaf bin Qais, aneh yang sombong tu. Aneh anak Adam yang sombong. Tidakkah dia tahu dia keluar daripada dua lubang kencing? Yang pertama lubang kencing bapanya, itu air mani. Yang kedua lubang kencing ataupun lubang ibunya. Daripada dua lubang yang hina, yang mesti ditutup, yang kita namakan ia satu benda memalukan. Kalau tidak ada orang berbangga menunjukkan benda itu, melainkan orang sombong, atau orang bodoh, atau orang gila. Orang kalau normal, dia tak tunjuk benda itu ke orang. Kenapa? Memalukan. Apatah lagi benda yang datang daripada benda tu, kencingnya, beraknya. Kerana itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada anaknya, antara pesan Sa'ad, seorang sahabat yang mulia, dia kata, ya bunayya, iyyaka wal kibr, wahai anakku, jauhilah sifat sombong. Wal yakun fima tasta'inu bihi
maka hendaklah yang membantu kamu untuk menghilangkan sombong ialah pengetahuan kamu daripada mana kamu berasal. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas pada anaknya, wahai anak, jangan sombong. Macam mana kamu nak hindar, nak buang sifat sombong, kamu kena tahu kamu tu asal dari mana. Dan tuan kita ni asal daripada mana. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lepas tu kamu ke mana? Kita ni dari mana tuan-tuan? Kemudian ke mana? Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas lagi, bagaimana kamu nak sombong sedangkan kamu diciptakan daripada air mani dan kamu keluar daripada rahim dan kau makan dengannya. Yang ni kau makan daripada benda yang datang daripada tubuh badan manusia, darahnya. Susu itu daripada darah. Kalau kita tengok mana datang, kembali kat mana, kita keluar dari mana, apa benda yang kita makan, maka semuanya tidak ada menjadikan kita mulia. Kerana itu Allah menjadikan pelbagai kehinaan daripada penciptaan manusia supaya manusia ingat asal-usul dia. Kemudian Allah muliakan dia dengan akalnya, Allah muliakan dia dengan ilmunya, kemudian Allah muliakan dia dengan hartanya, Allah muliakan dia dengan pangkat. Dan semulia-mulia benda yang Allah muliakan dia ialah dengan iman. Itu kita lihat orang ada ilmu, dia pun rasa mulia. Ada harta, dia pun rasa mulia. Ada pangkat, dia pun rasa mulia. Tapi yang ni semua mulia zahir. Tapi bila mana orang tu ada iman, maka dia akan rasa mulia dengan mengingati tempat asalnya dan tempat kembalinya. Orang ada iman ni tuan-tuan sekalian, mulianya kerana ingat asal-usulnya. Dia tak jadi macam kacang lupakan kulit. Artinya dia bukan suatu yang tak tahu asal-usul kat mana. Dia daripada kulit yang tak boleh dimakan. Yang kacangnya boleh makan, kulitnya tak boleh makan. Jadi kita kalau ikut nilai kita sebenar, bahawa kita asal daripada tak ada apa benda. Tak ada benda punya manfaat daripada kita. Sehingga Allah menciptakan kita, kita mula menerima manfaat dan memberi manfaat. Tapi semua itu datang daripada Allah SWT. Maka ini apa yang disebut oleh para alim ulama. Yang kita mulakan dengan kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita daripada air mani yang kotor, yang hina, kemudian bakai tercampur. Lalu kita menyebut kata-kata Umar Al-Khattab, Wahab bin Munabbih, Ahnaf bin Qais, Sa'ad bin Abi Waqqas tentang penyakit sombong ini. Kemudian kata beliau lagi, jangan kamu jadi seperti orang yang dikuasai tamak. Lepas sebut sombong, penyakit apa lagi yang datang? Tamak. Tuan-tuan, tamak macam mana? Kalau kita sebut tamak, ambil hak orang lain. Baik, itu dalam perbicaraan orang biasa. Daripada pengetahuan biasa kita, tamak ni ambil orang lain lah. Atau nak sesuatu yang bukan masa dia, dia cepat. Kita baru hidang makanan, dia dah makan. Kita tamak dia ni. Atau dia nak lebih pada orang. Banyak sikit. Atau kita nampak dia macam bersungguh-sungguh pada sesuatu. Dia ni macam tamak je. Tetapi tamak pada pandangan para sufi ialah seorang yang tidak beriman, tidak meyakini akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyebabkan dia menghina dirinya untuk mendapat bahagian dia. Dia tak percaya, dia tak yakin pada takdir Allah. Sehingga dia sanggup menghina dirinya di pintu-pintu penguasa, di pintu-pintu sultan, di pintu-pintu manusia untuk meminta haknya. Sehingga dia menghina dirinya. Kerana itu dikatakan bila Imam Al-Warraq, dia kata kalau tamak ini boleh berbicara, kalau tamak ni dia orang yang boleh berbicara, kita tanya dia, siapa ayahmu wahai tamak? Maka tamak akan menjawab, ayahku ialah ragu-ragu pada takdir Allah. Itu ayahku. Bermula tamak ni bila kita ragu-ragu pada takdir Allah. Betul, itu yang jadikan kita nak ambil hak orang, nak tipu orang, nak curi hak orang. Dan semua benda yang bertentangan dengan syarak. Dek kita ragu dengan takdir Allah. Itu yang jadikan kita dengki dengan orang. Kita dengki. Kita marah pada orang. Kita takut dan kita bimbang. Semuanya ini lahir daripada syak pada takdir Allah. Tentu kalau rezeki kita, maka dia akan sampai pada kita. Kadang-kadang kita orang bisnes berniaga, tengok orang ada bersaing dengan kita, buat benda sama macam kita. Kita jual kacang,
Ada orang jual kacang macam kita juga. Oh, kita dah takut dah. Kita dah bimbang, beda rezeki aku, pelanggan aku, bla 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 bla. Maka bimbang tadi bertukar menjadi dengki, bertukar menjadi marah, bertukar menjadi tamak. Makinlah penyakit yang saya sebut kata-kata Imam Al-Warraq. Bila kita bercakap dengan tamak, bapak kamu apa? Bapak saya ni syak pada asyakku fi maqdur, syak pada takdir Allah. Jadi kalau tamak tu kita boleh bercakap dengan dia. Tamak nak tanya, siapa pak kamu? Sebab kita kan bila anak tu kurang ajar ni, bapak dia kurang ajar juga. Seolah-olah kita fikir macam gitu. Maka siapa bapak kamu, tamak? Ragu pada takdir Allah. Itu kita bimbang bersaing dengan orang. Kita tak yakin pada takdir Allah. Bila tengok orang tu dah ke depan, aku macam mana ni? Akhirnya kita nak jatuhkan orang depan tu. Kita tak boleh jatuhkan orang depan untuk ke depan. Kerana jalan itu terlalu luas. Tentu kalau kita tengok highway paling banyak lorong je 3. Kalau kita highway daripada selatan ke utara, saya daripada Johor nak ke utara, paling meluas highway 3. Sampai kat Melaka 3. Situlah speed track banyak. Mula 2. Lepas tu sampai kat Melaka 3. Depan sikit ada 1 lah. Bila kita tengok highway tu 3, maknanya kita tak perlu gopah-gapah sebab kita boleh potong semua. Kita boleh ke kiri, kanan dan sebagainya. Bayangkan highway rezeki Allah ni, lorong dia beratus. Tuan-tuan nak takut apa? Lorong kita tak akan dikacau oleh lorong orang lain. Dan seterusnya. Kalau saya kata kalau saya naik kereta, tengok highway tu ada 5 link, macam kat Amerika, 5 link. Macam kat UK, 6 link, 7 link. Kat Jerman misalnya, link banyak. Maksudnya dia punya ruangnya luas. Highway yang Allah buat dalam kehidupan kita lagi banyak pada tu. Sebab tu tak perlu kita nak dengki orang tu, nak dengki orang ni, nak jatuh orang tu untuk kita naik, nak tipu orang tu untuk kita kaya. Kita ada laluan kita. Maka sabar dengan laluan kita, bertakwa pada Allah sampai masa kita ambil semua bahagian kita, semua hak kita, semua kepunyaan kita, tanpa perlu kita ambil yang sebelah, tanpa perlu kita ambil orang belakang, tanpa perlu ambil yang depan. Highway yang Allah ciptakan untuk kita luas. Yang penting kita konsisten je, jaga diri kita, jaga kenderaan kita, maka kita akan sampai ke destinasi tanpa menghalang sesiapa. Kita tak perlu halang orang. Kalau kat highway, kat saya sebut selatan ni, kadang-kadang nak potong ada orang halang, tak bagi potong. Akhirnya dua-dua aksiden. Bukan begitu cara hidup kita. Kalau ada orang nak potong kita, sila potong. Itu bahagian dia. Kita kata, dia dah berjaya lah, kedai dia dah makin besar. Itu rezeki dia. Kita tunggu bahagian kita. Mungkin tak sempat kita, anak-anak kita. Anak dia dah masuk asrama lah, anak dia dah begitu, dah begini. Sabar, nanti bahagian anak kita pula. Suami dia dah naik pangkat, suami dia dah gaji besar. Tak apalah suami dia. Suami kita nanti ada bahagian dia. Tentu kalau orang tahu, benda tu tak akan hadir tamak. Baik, kita bercakap balik dengan tamak tadi. Kata Syekh Warraq, kau tanya siapa ayahmu, maka jawabnya tamak. Kau ditanya pekerjaan kamu apa, wahai tamak? Kerja saya cuma mencari kehinaan. Iktisabuz zulli. Saya cuma cari benda hina. Kerana itu orang tamak dibuat benda hina je. Dan kalau kita tanya pada tamak, ma ghayatuka, tamak, kamu ni visi, misinya apa? Misi, visi kamu. Kita kan ada misi, visi. Lalu tamak kata misi, visi saya semuanya gagal. Dia kerana orang tamak tak pernah berjaya. Macam anjing dengan bayang-bayang. Kita ada pepatah tu. Macam anjing dengan bayang-bayang, maksudnya apa? Tamak tak akan berjaya. Selamanya tak berjaya. Kan itu tuan-tuan sekalian, kita perlu menjauhi tamak. Antara penyebab tamak, tak yakin pada takdir Allah. Satu hari, Ka'ab duduk dengan Abdullah bin Salam. Ka'ab al-Ahbab, pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Dia duduk dengan seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang memeluk Islam di zaman Rasulullah. Dia sahabat. Ka'ab ni Yahudi yang memeluk Islam selepas zaman Rasulullah. Dia tabi'in. Duduk sembang. Kata Ka'ab, Tok Guru nak tanya sikit boleh? Soal jawab. Ya. Maka kata Ka'ab, siapakah dia sebenar-benar ahli ilmu?
Siapa dia ahli ilmu sebenar? Man arbabul ilmi. Siapa sebenar-benar pemilik ilmu? Ahli ilmu. Siapa? Maka jawab Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, alladzina ya'maluna bihi. Orang yang beramal dengan ilmu. Orang beramal dengan ilmu itulah ahli ilmu sebenar. Bukan ahli ilmu sebenar yang banyak simpanan ilmu tapi tak beramal. Yang ilmunya tak mendamaikan dirinya, tak mendamaikan orang lain. Ilmunya tidak boleh menghentikan pergaduhan dia dengan orang dan tidak mampu menenangkan pergaduhan orang lain. Kerana ilmu itu menenangkan. Ilmu itu mengharmonikan. Dia kalau ilmu cari gaduh, ni bukan ilmu lagi. Ada ilmu tapi cari gaduh, merata gaduh. Dengan orang tu, dengan orang itu bukan ilmu. Maka ilmu sebenar ialah kita tenang dengannya, kita menenangkan orang lain. Jadi bila ditanya oleh Ka'ab, siapa dia ahli ilmu? Yang beramal dengan ilmu. Kemudian kata Ka'ab lagi, bagaimana ilmu itu boleh hilang daripada dada ulama? Macam mana? Maka jawab Abdullah bin Salam, ilmu akan hilang daripada dada ulama sesudah dia berilmu bila dia punya sifat tamak dan mengutamakan hawa nafsunya dan meminta keperluannya di tangga-tangga, di pintu-pintu manusia. Kalau orang tu nama ulama, ilmunya akan hilang bila mana dia tamak dan dia mula mengikut hawa nafsunya dan meminta di pintu-pintu manusia. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Jangan menghina diri kamu untuk mendapat bahagian kamu sebelum ia ditetapkan oleh Allah atau sebelum masanya. Contoh kita tengok orang sakit, dia sakit. Doktor cakap kat dia, awak makan ubat ni. Kita pun tanya, orang sakit ni tanya, berapa hari sembuh doktor? Awak makan seminggu. Lepas seminggu kalau tak baik datang jumpa balik. Baik, doktor dah beritahu seminggu. Tuan-tuan, dia belum makan, dia dah susah hati, kenapa tak sembuh? Lepas tu dia makan, kenapa tak sembuh lagi? Dia duduk marah ubat tu tak sembuh lagi. Sedangkan doktor dah cakap, seminggu. Dan doktor ni pula beri jaminan lepas seminggu, kalau tak ada apa perubahan, datang jumpa balik. Kita nak bagi obat lain pula. Dia sepatutnya dah tenang dengan jaminan itu. Tapi dia makan tak sembuh, apalah ubat ni tak guna punya ubat, tak guna punya, doktor dimaki semua. Walhal dia menunggu masa dia. Sabarlah. Kerana ada benda yang kita tak boleh keluar melainkan habis masa dia. Tak boleh keluar. Ini yang disebut sabar. Sabar ni apa maksud? Tahan diri kita. Sehingga sampai waktunya. Orang sakit, nanti baiklah tu. Yang kena kuarantin sebulan, yang kena kuarantin seminggu misalnya, 14 hari. Sabar. Sampai masih keluar lah kita. Nanti pun dia sabar. Tak payah kita nak buat macam tu, buat macam nak tipu macam tak perlu. Sampai masa awak boleh keluar. Mudah je urusannya. Sampai masa saya katakan, akan ada bahagian rezeki saya. Duk tengok orang tu berjaya, bila saya nak berjaya ni? Dia marah-marah diri kita. Maka ini merosakkan diri kita. Maka sifat ini yang disebut dalam hadis. Bila Allah nak azab sesuatu, Allah jadikan dia minta benda yang belum lagi bahagian dia. Maka dia akan minta dengan penuh hina, dengan putus asa. Kan itulah sifat tamak ini, kata ulama. Di antaranya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata arak menghilangkan akal. Tetapi ada yang lebih cepat menghilangkan akal daripada arak, itu sifat tamak. Tuan-tuan, orang minum arak apa? Jadi hilang akal. Maknanya akal tak berfungsi, merapu, merabang. Tapi ada yang lebih mabuk daripada arak. Apa dia? Tamak. Tamak ni dia lebih mabuk pada arak. Dia akan jadikan orang tu hilang akal lebih teruk daripada arak. Kenapa? Orang minum arak ni tuan-tuan, dia akan berhenti satu masa, akal dia datang balik. Dia minum 2 pagi, mabuk. Esok pukul 10 dia okey. 10 pagi dia pergi kerja. Tapi orang tamak ni, dia tak ada waktu. Dia punya hilang akalnya daripada mula bertakhta sifat tamak dalam hatinya. Sampai bila-bila, lagi mana dia tak keluarkan benda tu. Maka tamak jadi mabuk. Otak tak berfungsi. Kerana itu makin orang tamak, dia menghakis otak. Tuan-tuan, dia hakis otak kita, akal kita. Dan kemuncaknya membuang agama kita. Habis. Sebab itu kata ulama, tu Wahab bin Munabbih, kufur itu ada 4 tiang.
Kufur itu dibina daripada 4 tiang. Orang ada sifat ni tuan-tuan, dia boleh jadi kufur. 4 tiang dia ada. Tiang pertama pada kekufuran ialah sifat marah. Kerja dia nak marah sebelum masa. Ingat, marah itu sifat kekufuran. Kan Islam itu tenang, iman itu aman. Yang marah tak tentu hala, semua nak marah. Kucing dia nak marah, pinggan mangkuk dia nak marah, remote TV nak marah, line telefon pun dia nak marah. Line telefon ni campur ke laut ni, dia marah. Dengan yang jual-jual telefon dia nak campur ke laut, dia punya marah dia lain. Telefon dah baling tau. Kenapa? Line slow, marah dia. Dia baling telefon, dia buang SIM card. Kemudian dia cari, mana syarikat ni? Kau nak buang pula syarikat ni. Dia marah. Dia tak reti penyelesaian mudah dah. Line slow, line cuma mudah je. Tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak maki hamun dalam Facebook ke, tak perlu. Jangan duk amalkan benda, semua benda marah tu kita nak luah. Jangan duk amal benda tu. Sebab bahaya. Marah ni tuan-tuan, setiap kali kita tahan, dia jadi baja pada iman. Setiap kali kita lepaskan, dia seperti najis yang berbau, yang kita sebenarnya yang rosak. Tuan-tuan tahan marah, macam tuan-tuan letak baja pada iman. Makin kita tahan marah, makin subur iman kita. Tapi kalau kita lepas marah, macam kita lepas tahi, lepas kencing, hancing. Hancingnya pergi pada kita juga. Ni tahi dia, ni kencing dia. Dan memang daripada kita tahi kita, kencing kita, orang pun kita ingat dah lepas dah, tahi dah keluar, kencing dah keluar. Tapi orang kata tahi si fulang bin fulang ni. Sebab itu rugi marah. Dan dia tiang kufur pertama. Yang kedua, tiang kufur itu ialah syahwat. Yang jenis syahwat tak reti nak kontrol halal, orang duk belasah belaka. Bini orang pun nak ambil. Jenis syahwat. Itu boleh buat pada kufur tu. Harta orang pun dia nak ambil. Ni syahwat. Kan ikut hawa nafsu. Agak-agaklah kita tuan-tuan nak ikut hawa nafsu. Biarlah hawa nafsu tu halal. Ni kadang-kadang nak bercinta dengan bini orang. Duk mengorak bini orang. Itu kan haram. Kalau bercinta dengan suami orang, dia tak haram. Tapi kena tanya bini dia boleh ke tak boleh. Sebab haram dia lain, bunyi haram tu lain. Ni kita cerita lelaki yang nak bercinta dengan bini orang. Maka ia haram secara mutlak. Tanpa takwilan. Maka jangan duk ikut hawa nafsu syahwat macam tu. Ini ialah tiang kekufuran. Yang ketiga ialah sifat takut, khauf. Tuan-tuan takut tak menentu. Macam manalah takut akan datang macam mana. Takut. Dia lupa untuk dia bersabar. Dia lupa untuk yakin pada kuasa Allah. Takut tak menentu. Semua dia takut. Dia lupa setiap benda tu ada takdir Allah. Setiap benda tu ada Allah. Tapi takut pada makhluk, takut. Ini rukun kekufuran. Orang ni bila disebut sedikit ketakutan, dia benar-benar percaya. Dia sanggup tinggal agama kerana takut. Dan yang keempat, yang kita bicarakan pada pagi ni, tamak. Tamak ni tiang kekufuran. Orang kalau ada empat-empat ni, marah, syahwat, takut, tamak, dia komplit tiang kekufuran dia. Paling kurang, dia akan kufur nikmat. Kalau tidak, kufur akidah. Kita tahu kufur kan ada dua. Satu, kufur nikmat. Kufur nikmat ni tak keluar lagi dari Islam. Tapi bahaya. Sebab Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmat. Kalau kamu kufur nikmat, aku azab kamu. Aku azab. Bila Allah azab tuan-tuan, makan nasi lemak dah tak sedap. Sebab apa? Kita kufur nikmat. Apalah nasi lemak gini-gini, makan pun tak sedap. Tapi kalau kita syukur makan nasi lemak sedap, bertambah 2 pinggang. Itu azab kecil baru tu. Yang kedua namanya kufur akidah. Dia panggil kufur juhud. Kufur akidah ni paling teruk. Jadi ingat, 4 tiang ni punca kufur. Kalau tak pergi pada kufur nikmat, dia pergi kufur akidah. Marah, syahwat, takut, tamak. Maka perjalanan kita tentang tamak yang perlu kita hindari ialah jahil dengan ketentuan Allah, qadar, takdir dan makdur yang Allah Ta'ala tentukan. Kemudian kata Syekh, jangan ada orang yang tenangkan kamu pula tentang bahagian kamu. Cukuplah Allah tenangkan kamu. Tak, Allah kan berkuasa. Allah tentukan, maka tenang. Dia tenang. InsyaAllah belum rezeki saya tenang. Tak perlulah kita datang daripada membiarkan was-was syaitan mula masuk meragukan kita.
dan anak-anak Adam meragukan kita. Maka waktu itu tuan-tuan apa kita jadi? Kita jadi hamba nafsu, hamba manusia, hamba duit. Orang macam inilah tak ada masa untuk akhirat. Kalau kita lihat siapa yang tak ada masa untuk akhirat, kerana apa? Dia tak yakin pada takdir Allah. Tak yakin. Sehingga dia tak berani nak peruntukkan masanya untuk mentaati Allah. Ini tak yakin. Sebab dia hidup percaya orang cakap, percaya setan cakap, percaya nafsu cakap, percaya dunia cakap. Maka dia hamba kepada semua itu, mereka bukan hamba Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, contohilah orang berjaya. Tapi malangnya, kamu ni tengok orang berjaya, kamu tengok dengan mata kasar kamu. Sepatutnya kamu tengok orang berjaya dengan mata hati kamu basirah. Boleh kamu berjaya. Sebab dikatakan orang nak berjaya, kena tengok orang berjaya. Tentang gini, kalau seorang tu nak terjun dalam dunia korporat, dia pun tengok ni senarai orang Melayu terkaya di dunia. Dia nak tengok. Ini senarai orang Melayu yang terkaya di dunia. Maka apa dia buat? Dia pun tengok, macam mana dia boleh kaya? Oh, rupanya dia jual kacang, kaya. Maka orang ni dengan mata kasar dia, tengok, dia pun buat kacang, jual kacang. Dia lupa nak tengok tribulasi, ujian, sepanjang nak berjaya. Tangisan air mata dia dah 3 kali bankrupt. Dia meniaga kacang ni sebelum tu 8 meniaga dah dia lingkup. Dia pernah meniaga, kita katakan sabung lingkup. Dia meniaga bendi lingkup. Kacang berjaya. Tapi orang bodoh ni, waktu dia mencontohinya, dia duk tengok dengan mata kasar. Oh, berjaya, jual kacang. Dia tengok durian musangking, kaya, tanam musangking. Orang ni tengok dengan mata zahir. Dia tengok, orang tu alim belajar. Dia lupa tribulasi-tribulasi yang dilalui. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu kalau tengok orang berjaya, jangan tengok mata kasar ni, tengok mata basirah. Bila kita mendekati orang ni, dia cerita banyaknya ujian dia. Kena sihir. Ujian dia kena tipu. Kena scam. Ujian dia pembekal tak hantar barang bekalan. Pembeli tak bayar. Ujian dia banyak sebelum dia berjaya. Sama juga bila kita tengok ahli ulama yang hebat, yang Allah tunjukkan kemuliaan. Cerita dia duk bergeluk dengan syaitan, bergeluk dengan nafsu setiap hari, bermujahadah, menangis, taubat yang betul-betul. Itu yang kita nak tengok. Oleh sebab itu, jangan tengok orang berjaya dengan pandangan mata. Nescaya kita contoh cara bodoh. Tengoklah orang berjaya dengan pandangan hati. Basirah. Nescaya kita tahu perangkap-perangkap. Kita tahu mana-mana pelemah-pelemah ini. Untuk kita bangkit, untuk kita bangun dengan sebenar. Maka tengoklah orang berjaya. Dengan cara yang sebenar. Jadi kita dah tengok orang berjaya ni. Siapa orang berjaya? Para Nabi SAW. Siapa orang berjaya? Para sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in. Siapa yang berjaya? Para tabi'in, para ulama, para awliya muttaqin. Maka kita nak belajar dengan mereka. Tapi bukan tengok dengan mata, tengok dengan hati. Biar mata buta, jangan hati buta. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Orang ni bukan buta mata, buta hati. Bila kita melihat orang berjaya, jangan melihat dengan mata. Kasar kita, nasihat kita tak nampak apa-apa. Tengok dengan mata hati. Itulah yang bersinar dan bercahaya. Itulah yang menampakkan laluannya. Dan itulah yang menampakkan kejayaannya. Dan itulah sebenar-benarnya petunjuk Allah Ta'ala pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.